الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على حي على الفلاح. حي على الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله.
يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عنهم أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Ikhwan muslimin sedang jemaat yang rahmati Allah sekalian, dengarlah dengan peneliti khutbah Jumaat yang akan disampaikan oleh imam, dan janganlah cakap-cakap ketika khutbah disampaikan kerana ianya dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahilladzi faradal hajj ala ibadihi إلى بيته الحرم ورتب على ذلك جزيل الأجر ووافر النعم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له
وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله وأطيعوه لعلكم تفلحون في الدنيا وفي الآخرة. Ikhwani al-muslimin rahimakumullah. Marilah kita meneruskan pengabdian diri kepada Allah secara mutlak dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan segala perintahnya dengan seikhlas hati dan menghindarkan diri dari segala yang dibenci dengan setulus hati nurani. Murnikan lagi nilai takwa kita dengan memperbanyakkan program-program hablum minallah, yakni yang ada hubungan dengan Allah, dan hablum minan nas, yakni yang ada hubungan dengan masyarakat. Bersempena keberangkatan tetamu Allah ke Mekah bagi menunaikan ibadah haji, maka tajuk khutbah pada hari Jumaat yang mulia ini ialah tazkiyah diri untuk tetamu Allah dalam ibadah haji. Muslimin yang dirahmati Allah sekalian, sahutlah firman Allah Subhanahu wa taala yang menyeru umat Islam menunaikan ibadah haji sebagaimana di dalam surah Al-Hajj ayat yang ke-27. Wa azzin fin nasi bil hajji ya'tuka rijala wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin 'amiq, yang bermaksud, dan serulah umat manusia untuk haji, mereka akan datang ke rumah Tuhanmu dengan berjalan kaki dan dengan menunggang dengan berjenis-jenis unta yang datangnya dari berbagai-bagai jalan dan ceruk rantau yang jauh. Saudaraku se-Islam sekalian, dengan lafaz talbiyah yang dilaungkan oleh jemaah haji, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak, yang bermaksud, hamba-Mu datang menyahut panggilan-Mu ya Allah, hamba-Mu datang menyahut panggilan-Mu ya Allah, hamba-Mu datang menyahut panggilan-Mu ya Allah, tiadalah sekutu bagimu ya Allah, sesungguhnya segala kepujian dan nikmat serta kerajaan adalah bagimu, tiada sekutu bagimu. Muslimin yang diberkati Allah sekalian, dengan lafaz talbiyah tersebut, umat Islam yang sedang menunaikan ibadah haji di Mekah telah menyahut panggilan tersebut. Bukanlah sahutan itu menunjukkan bahawa Allah Subhanahu wa taala berada di Mekah atau di mana-mana sudutnya, kerana maha suci Allah daripada bertempat. Tetapi apa yang tersirat ialah kepatuhan, pengabdian, ketundukan dan penyerahan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan itu, ibadah haji merupakan kepuncak tarbiyah yang Allah Subhanahu wa taala aturkan bagi umat Islam supaya selama-lamanya di dalam hidup mereka patuh, taat, sembah, tunduk dan serahkan diri kepada Allah Subhanahu semata-mata. Dengan kesengsaraan, kesusahan, keresahan, kerumitan dan seumpamanya yang dihadapi oleh jemaah haji, mereka akan mengerti bahawa mereka adalah hamba-hamba Allah yang tertakluk kepada segala perintah Allah dan kehendaknya. Dengan ujian, kesengsaraan dan kesusahan tersebut akan terselitlah di hati sanubari mereka, tidak boleh lari dari menurut perintah Allah Subhanahu wa taala, sama ada yang disukai oleh mereka atau sebaliknya, sama ada yang nampak zahirnya menguntungkan mereka ataupun yang merugikan mereka, sama ada yang membabitkan nyawa ataupun harta mereka dan seumpamanya. Muslimin yang dikasihi Allah sekalian, jemaah haji yang ikhlas dalam ibadah tersebut akan merasai nikmat-nikmat haji setelah melakukannya. Di antaranya yang terpenting ialah bahawa mereka akan mengenali erti persamaan dan keadilan di kalangan manusia. Ketika di Mekah, mereka akan dilayan sama rata, sama adil oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang dikecualikan daripada tidak berihram, wukuf di Arafah,
tawaf, sa'i dan lain-lain lagi, walaupun mereka berbeza latar belakang dan status. Ketika melaksanakan ibadah haji, mereka akan dapat merasakan bahawa Tuhan mereka adalah Allah Subhanahu wa taala. Nabi mereka adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syariat mereka adalah Islam. Saudara mereka adalah orang-orang mukmin. Panduan mereka adalah Al-Quran dan Al-Hadis. Percakapan mereka adalah zikir dan doa. Dengan menghayati falsafah tersebut, yang kaya akan merasai tanggungjawab kepada yang miskin, pemimpin akan merasai tanggungjawab kepada rakyat, ketua atau majikan akan merasai tanggungjawabnya kepada orang bawahan, dan begitulah sebaliknya apabila mereka kembali ke tanah air. Sidang jemaat yang dikasihi Allah sekalian, ibadah haji juga boleh mengajar jemaah haji akan erti kebebasan, erti akan kemerdekaan yang sebenar, di mana semua jemaah haji ketika melakukannya akan merasakan bahawa dia bukan hamba atau milik makhluk. Apa yang dirasainya, dia adalah milik Allah sepenuhnya. Semasa haji, Allah Subhanahu wa taala mengarahkan mereka pergi ke Arafah, maka mereka ikut perintah itu, di mana mereka tidak akan menghiraukan arahan-arahan yang lain, di mana mereka tidak akan menghiraukan arahan-arahan yang lain untuk tidak pergi ke sana kalau ada arahan-arahan tersebut. Arahan Allah Subhanahu wa taala seterusnya ialah tawaf, sa'i dan sebagainya. Maka mereka akan melakukannya walaupun berlainan dengan arahan-arahan yang lain kalau ada. Dengan kata lain, ketika berada di Mekah, jemaah haji hanya sibuk menumpukan arahan Allah Subhanahu wa taala, tidak yang lain. Ini memberi satu pengajaran bahawa kebebasan dan kemerdekaan yang sebenar ialah apabila mereka bebas dari cengkaman makhluk di dalam hidup ini. Hanya yang mengatur hidup mereka ialah Al-Khaliq, yakni pencipta kita Allah Subhanahu wa taala. Itulah kebebasan dan kemerdekaan yang sebenar. Masih terdapat orang Islam pada hari ini yang belum merdeka dan bebas kerana terikut-ikut dengan cengkaman makhluk yang disangkanya kuat dan berkuasa, sehingga kadang-kadang terlupa akan kekuatan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau dilihat di Timur Tengah sendiri, dengan jumlah umat Arab yang amat besar berbanding Yahudi, namun mereka tetap kalah atau tidak berjaya menundukkan musuh-musuh mereka. Kehinaan ini berlaku adalah kerana negara-negara Arab terpaksa berlutut dengan kuasa besar dunia, menyebabkan suara-suara tangisan rakyat Gaza di Palestin yang dizalimi oleh Yahudi seolah-olah tidak didengari. Muslimin yang dikasihi Allah sekalian, tarbiyah yang seterusnya ditempa oleh jemaah haji ialah kesabaran. Ini kerana ia berhimpun dengan berbagai-bagai jenis aneka manusia serta kerenah-kerenah mereka, sudah tentu menimbulkan rasa tidak puas hati dan sebagainya. Dengan kesabaran yang dijadikan senjata utama bagi mewujudkan kestabilan diri dan orang-orang sekeliling semasa berada di Mekah akan menyebabkan mereka merasai nikmat kesabaran tersebut apabila kembali kelak ke tempat masing-masing. Yang sudah tentu ketidakpuasan hatinya akan sentiasa berlaku, kerana itu adalah lumrah hidup. Sayugia diingatkan bahawa yang dikatakan sabar adalah menahan kata-kata daripada melafazkan perkara-perkara yang buruk, ataupun menahan diri daripada perbuatan-perbuatan yang menyakitkan ketika wujudnya kerenah. Muslimin yang dikasihi Allah sekalian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illa al-jannah, yang bermaksud ibadah haji yang mabrur tiada dibalas baginya melainkan dengan syurga. Kehebatan yang ditempa dari haji mabrur ini bukan sahaja berteraskan niat hati yang ikhlas dalam melakukan haji dan juga dari sumber-sumber yang halal, tetapi kelihatan hasilnya apabila jemaah haji itu sendiri dapat menjadikan wasilah haji sebagai pusat pentarbiyahan diri, sebagaimana juga bulan Ramadan yang dianggap madrasah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubarakan wa hudan lil 'alamin. Fihi ayatun bayyinatun maqamu Ibrahim wa man dakhalahu kana amina
walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Yang bermaksud sesungguhnya rumah ibadah yang mula-mula dibina untuk manusia beribadah kepada Tuhan ialah Baitullah yang di Mekah, yang berkat dan dijadikan petunjuk hidayah bagi umat manusia. Di situ ada tanda-tanda keterangan yang nyata menunjukkan kemuliaannya. Di antaranya ialah makam Nabi Ibrahim alaihissalam, dan sesiapa yang masuk ke dalamnya aman tenteramlah dia. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan manusia mengerjakan ibadah haji dengan mengunjungi Baitullah, yaitu sesiapa yang mampu sampai kepadanya dan sesiapa yang kufur ingkar akan kewajiban ibadah haji itu, maka sesungguhnya Maha Kaya Allah tidak berhajatkan sesuatu dari sekalian makhluk. Suratul Al-Imran ayat 96 dan 97. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه فيا فوز المستغفرين ويا نجاة التائبين. آمين آمين يا موفق الطائعين، وفقنا لطاعتك أجمعين، وتب علينا وعلى المسلمين، واغفر ذنب من يقول أستغفر الله العظيم ونستغفر الله العظيم. الحمد لله الذي جعل يوم الجمعة أفضل الأيام في الأسبوع، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله تعالى وخذوا بكل الوسائل المشروعة والمنهاج الصحيح لصلاح الدنيا والآخرة. Ikhwani al-muslimin hafizakumullah, bersama-samalah kita terus berusaha menyemarakkan sifat ketakwaan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan pengabdian diri kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan ikhlas dan benar. Bersyukurlah kita kepada Allah Subhanahu wa taala di atas segala pengurniaan dan anugerahnya. Mudah-mudahan kita berada dalam pemeliharaan Allah dan taufik hidayahnya. Sidang jemaat yang dikasihi Allah sekalian, pada hari dan saat yang mulia seumpama ini, marilah sama-sama kita perbanyakkan bacaan salawat dan salam ke hadrat junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan perintah Allah dalam Al-Quran suratul Ahzab ayat 56. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Yang bermaksud sesungguhnya Allah Ta'ala dan para malaikatnya sentiasa berselawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah kamu ke atasnya serta ucapkanlah salam sejahtera dengan penghormatan ke atasnya dengan sepenuhnya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين وعن بقية الصحابة والقرابة أجمعين والتابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمؤمنين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم احفظ
اللهم احفظ بدوام العون والهداية والتوفيق والصحة والسلامة منك يا كريم مولانا الواثق بالله سلطان ميزان زين العابدين ابن المرحوم سلطان محمود المكتفي بالله الشه وأنزل الرحمة عليه وعلى سلطانه نور زاهرة سلطانه ترنغانو واحفظ أولاده وأهله وزويه وأقاربه واحفظ علماءه ووزراءه وقضاته وعماله ورعاياه من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في الدنيا والآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم احفظ ولي العهد تنكو محمد إسماعيل ابن الواثق بالله سلطان ميزان زين العابدين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين واجمع كلمتهم على الحق والدين ودمر الكفرة والمشركين والمنافقين أعداءك أعداء الدين ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم